Okay guys, so saya akan cerita satu persatu daripada sini. So tengok, try bagi faham supaya nanti tindakan yang nak buat ni sebenarnya adalah korang sendirilah. Okay, so korang faham sama ada benda ni adalah untuk korang ataupun tidak. Okay, kalau kata untuk korang, saya ada banyak benda yang kita nak sediakan untuk korang dari segi marketing, dari segi semua benda untuk sama-sama kita boleh buat duit. Bagi saya dah study, saya dah buat macam-macam platform di luar sana dan saya rasa nak kata benda ni one of the best, saya tak boleh nak cakap macam tu, tapi selama apa yang saya cari, selama apa yang saya sebagai satu platform yang saya boleh buat all out, saya rasa inilah yang the best. Sebab bagi saya it's a real project, everything so far nampak very very real. So saya rasa benda ni it's here to stay. Sebab kita dah bosan buat benda tiba-tiba tutup. Saya ada buat, kalau yang korang tahu, saya buat Vintage quite recent, tapi masih ada lagi Vintage pun, masih boleh withdraw tapi slow. Cuma itulah, bagi saya suka blockchain, saya suka, so semua ni related kepada blockchain, tetapi this is yang something real. So yang tu yang saya nak tunjukkan pada semualah. Okay, alright. So first kali, dekat sini kalau korang tengok, dia ada dua branding, Mavi dengan Altron. Okay, dan kalau korang tengok dekat atas ni, ini adalah website Mavi. Dan saya percaya korang yang register Mavi pun, korang masuk di back office Mavi dan semua benda yang korang boleh tengok daripada Mavi lah. Okay, so saya nak cerita kepada korang ni apa dia Mavi, apa dia Altron. Okay, ramai yang dah tengok video saya, semua orang nak beli coin Altron lah. Dia orang tertanya kat mana cara nak beli dan sebagainya. Okay, Altron ni adalah blockchain, Altron ni adalah coin dan Altron ni adalah teknologi. Okay, kenapa saya sebut teknologi? Okay, sebab Mavi adalah satu syarikat yang power daripada sales. So bila kita cakap sales ni, dari segi nak cari orang, dari segi nak affiliate, so ini kepakaran diorang. Altron pula kepakaran dari segi teknologi. Now, mana-mana blockchain dalam dunia, okay, kalau dia tak ada community, blockchain dia tak akan power. So dia perlu ramai orang yang beli coin dia, yang loyal dengan dia, yang boleh bawa dia ke next level. Okay, kalau Altron bergerak sendiri guys, katalah tanpa Mavi, hari tu dia ada turun di soft launch di Malaysia. Kejap lagi saya nak tunjuk gambar tu juga. Okay, so katakanlah dia bergerak sendiri, bagi orang akan rasa kenapa saya nak beli Altron padahal Binance ada, Ethereum ada, apa dia Altron ni, apa beza dia? So jadi diorang nak dapat community tu mungkin lambat. Tetapi dengan ada Mavi, sistem di mana kita boleh recommend pada kawan-kawan kita dengan affiliate, benda tu akan berkembang. Dan sekarang ni pun dah ada 200,000 orang yang dah beli Altron coin ni disebabkan oleh Mavi. Okay, alright. So Mavi ni dia nak jadi affiliate. So bila saya cakap seperti affiliate ni, banyaklah kalau korang tahu ClickBank, ini yang saya rasa ramai orang tahulah, Shopee kan. Okay, so Shopee ni dia banyak produk, tapi kita tak perlu ada produk kalau kata kita nak jadi Shopee affiliate ni. Maknanya kita buat TikTok, kita buat apa, macam contoh Facebook ke, kita buat macam-macam. So kita market, katalah kita market headset ni, contohnya headset ni. Okay, kita tunjuk je gambar headset ni tapi dah ada orang jual di dalam Shopee. So bila kita market, orang klik link kita, dia beli pada Shopee, kita dapat commission. Itu affiliate lah. Okay, tetapi affiliate ni semua adalah produk. Cuma yang beza dia Mavi ni, dia nak jadi affiliate yang terbesar untuk dunia kripto, dunia blockchain ataupun dunia web 3 ni lah. Okay, bagi korang yang tak tahu apa dia web 3, sekarang ni web 2 ni centralized. Maksud centralized ni, kita perlu ada hosting server, kita perlu ada banyak benda. Okay, tetapi bila web 3 ni kita tak perlu ada semua benda ni, dia tak ada kawalan pihak ketiga. Dia boleh running sentiasa. Cara dia nak stop running is bila tak ada internet. Itu teknologi yang akan datang, bukan akan datang, dah ada pun web 3 ni. Rata-rata semua orang tengah convert ke web 3 sekarang ni. Okay, semua relate balik kepada blockchain. Web 3 ni adalah blockchain. Alright, okay, so saya nak share kepada korang, sekejap. Okay, habiskan gula-gula tu, senang sikit. Okay, kalau tengok dalam gambar ni sekarang ni,
Ini adalah soft launch di Malaysia dalam 4 minggu lepas lah saya rasa. Saya pun tak ingat tarikh. Okay. Tetapi kalau korang tengok, tak ramai orang. Dia orang target Southeast Asian dengan office yang akan dibuka di Malaysia nanti. So kita sangat bernasib baik sebab kita akan ada office dekat sini. Okay. Tetapi yang penting tak ramai. Jadi kita antara orang yang terawal. Itu yang saya nak ceritakan kepada korang. Okay. Tetapi di dalam soft launch hari itu di Malaysia, ini adalah founder ataupun owner kepada Altron blockchain, which is technology. Dan yang ini pula dia adalah VP of Sales. Dia bukan CEO Mavi, tetapi dia Mavi punya VP of Sales. Okay. Sekejap lagi saya akan tunjuk CEO Mavi. Tapi sebab apa saya nak cerita pasal dia? Sebab dia macam partner lah kepada CEO Mavi dan sebagainya lah. Sebab apa yang dia cerita dekat sini, benda yang bagi saya satu benda yang sangat-sangat best. Okay, apa dia? Dia tanya, soalan yang dia tanya dalam tu, kalau kita sakit gigi, siapa yang kita akan cari? Okay, of course kita akan cari dentist lah. Dia kata betul dentist. Dia kata kenapa tak cari mekanik? Okay, takkan kita nak cari mekanik? Of course bila kita sakit gigi, kita nak orang yang pakar, yang tahu pasal gigi untuk check gigi kita daripada orang yang tak tahu. Okay, kenapa dia buka benda tu? Alright, sekarang ni Mavi, kepakaran dia apa? Kepakaran dia sales, kepakaran dia dapatkan orang, kepakaran dia untuk buat promotion. Itu kepakaran dia. Tetapi dia tak tahu teknologi. Okay. Sebab apa penting benda ni saya nak ceritakan kepada korang. Saya buat Fintouch, okay. Now, saya tak nak kata Fintouch tak okay sebab sampai sekarang pun masih ada lagi benda lah. Cuma saya dah tak berminat buat sebab bila daripada smart contract tu sebenarnya tak ada orang boleh buat apa-apa tetapi dia orang boleh pause. Itu ada something wrong somewhere bagi saya lah. Okay, ini blockchain, ini cerita lain, nanti saya akan tunjuk satu persatu kenapa saya rasa benda ni akan pergi jauh. Okay, so sekarang ni Fintouch, dialah blockchain, dialah teknologi, dialah smart contract. Kalau kata dia buat trading, which is dia tak buat, tapi kebanyakan platform di luar sana dia kata dia trading, dialah trader, semua dia buat. Okay, now company boleh buat semua tu, tak menjadi masalah. Tetapi kalau founder dia adalah orang marketing, okay, founder dia tak akan tahu teknologi. So bila founder dia tak tahu teknologi, macam mana dia nak kembangkan syarikat dia? Dia kena cari orang yang tahu teknologi lah, so dia kena hire. Okay, bila dia hire orang teknologi, problem dia orang teknologi ni awal-awal mungkinlah semangat nak bekerja sama, tapi lama-lama bila dah boring bekerja dengan company tu, dia pindah. Katalah dia ni betul-betul hardcore yang dalam company tu. Bila dia pindah, problem. Sama juga trader. Kalau satu company tu dia hire trader untuk trade untuk kita, tiba-tiba trader tu lari. So dia jadi masalah kepada company tu. Okay, so di sini kepakaran Altron adalah teknologi. So dia buat sistem, dia buat semua benda. So mereka gabung. Sebab tu kalau tengok dalam website Mavi ni, Altron dan Mavi strategic partnership. Okay, so jadi teknologi ni diorang tak pegang. Diorang buat marketing, jadi Altron yang buat teknologi. Okay, now kalau saya scroll ke bawah, saya just nak cerita kepada korang yang ini. Alright, ini adalah CEO kepada Mavi, nama dia Mikhail Prazaneka. Okay, yang ini yang tadilah Altron punya CEO, Shukrat Shafdi Bekov. Lepas tu kita ada Domen yang tadi Mavi punya VP of Sales lah. Okay, kenapa saya nak tunjuk mereka ni? Orang Malaysia selalu standard, siapa CEO company, company ada lesen ke tak, semua benda ni soalan-soalan yang orang suka tanya. Okay, dalam dunia blockchain guys, bagi saya CEO semua ni tak penting. Sebab apa? Bitcoin, kalau korang kenal Bitcoin, siapakah founder Bitcoin? Sampai sekarang pun orang tak tahu. Nama dia Satoshi Nakamoto, itu adalah nickname, bukan nama yang betul. Jadi orang tak tahu siapa dia Satoshi Nakamoto ni. Tapi kenapa orang tak takut dalam dunia blockchain ni? Sebab bila kita buat blockchain, macam sekarang Tesla, Elon Musk, semua diorang ada Bitcoin. Okay, so bila diorang ada Bitcoin, diorang tak risau sama ada orang kata founder dia ni boleh ambil blockchain ni, tak boleh. Sebab blockchain ni punya teknologi, tak ada siapa boleh buat apa-apa. Itu yang semua orang berani guna. Dan dah ada study, saya tak nak cerita panjang pasal blockchain. Kalau kata korang nak tahu pasal kripto dan sebagainya, itu mungkin kita buat topik yang lain lah. Mungkin saya akan ajar dari segi itu pula. Okay, tetapi sekarang ni blockchain ni dia tak ada orang kata kawalan pihak ketiga. Dan dah ada research orang yang buat, just nak cerita pada korang,
dari segi blockchain ni, satu hari election, pilihan raya dan sebagainya, mungkin akan digunakan blockchain. So bila digunakan blockchain, katakanlah ada 30,000 orang satu area tu yang buat undi, jadi area tu boleh ada 30,000, dia tak boleh ada lebih. Dan data tu dah tak boleh ditambah, dah tak boleh ditolak ketika hari pilihan raya tu. So dia dah lock. Blockchain ni dia sebab rantaian, sebab tu dia ada block, dia ada rantai, dan rantai ni tak ada siapa boleh pecah, susah untuk dihack dan sebagainya, jadi tak boleh nak ada pengundi hantu atau apa-apa yang lain. So dia sangat-sangat telus. Sebab tu blockchain ni orang sangat-sangat confident. Tetapi guys, masa saya buat FinTouch dulu, CEO dia adalah pelakon, dan saya cerita pada orang bila saya buat saya punya presentation ke apa-apa ke, saya cerita CEO dia adalah pelakon, memang nama pelakon dia siapa yang jadi CEO dia nama dah jadi lain, saya cerita. Tapi saya kata tak perlu risau dari segi smart contract dan sebagainya, sebab tak ada orang boleh buat apa-apa. Okay. Tetapi di sini berbeza guys. Itu yang saya rasa lagi best. Point number 1. Okay. Mikhail Prazaneka ni bukan pelakon. Bila kita kata pelakon ataupun banyak platform, sama ada kita tak tahu langsung siapa CEO dia atau CEO dia pelakon, bila pelakon ni kita cari dalam Facebook, kita tak jumpa guys. Okay. Tetapi Mikhail Prazaneka ni ada Facebook dia dan sebagainya, dan dia join dalam Facebook. Saya tak nak tunjuklah Facebook dia sebab dia bukanlah aktif sangat dalam Facebook. Tetapi yang penting dia join ketika 2009. Now, Mavi dengan Altron ni list dalam coin market cap, dalam coin listing apa semua ni dalam bulan April 2022. Okay, so maknanya Facebook ni dah terbuka lagi lama lah. So jadi orang ni real yang jadi Mavi punya CEO. Dan next kita nak tengok dari segi Syukirat Shadi Bekov ni. Okay, so saya just Google nama dia, dan kita boleh tengok lah gambar dia banyak. Dia orang Uzbekistan kalau tak silap saya lah. Okay, so kalau korang tengok banyaklah dia punya cerita, tapi saya tak mau tengok tu, saya just nak tekan di atas link in ni, which saya dah buka pun sebab saya tak nak nanti loading akan ambil masa, so saya dah buka siap-siap. Okay, now kalau korang tengok dekat sini, alright, dah 1 tahun 3 bulan guys. Okay, dia menjadi CEO kepada Altron, founder kepada Altron dan sebagainya. Okay, yang ini adalah Altron. Tetapi yang saya study yang ini, CyberBee. Okay, sebab saya nak tahu apa dia CyberBee ni. Memang teknologi dia, boleh Google lah apa yang company ni buat, memang dahsyat. Okay, so benda yang dia dah buat pun dah dahsyat dah dekat sini, and benda ni dah 3 tahun. So maknanya benda ni baru, benda ni dah 3 tahun, memang terbukti dia adalah orang teknologi, dan dia start kerja pun boleh tengoklah sebagai operation manager dan sebagainya dulu. So 2 tahun 10 bulan ago lah, okay. Which is dia kerja selama 2 tahun 10 bulan, tapi dia start kerja pada tahun 2009. Okay, so benda ni pun ada guys. Okay, now bila kita cakap dari segi blockchain, alright, sebab banyak platform yang kata dia orang blockchain, termasuk juga dengan FinTouch. Okay, FinTouch pun kata dia blockchain, tetapi kalau korang cari dalam DeFi lama, okay, DeFi lama ni adalah satu tempat yang akan list down segala blockchain yang ada di dunia yang orang kata data dia ni real. Sebab blockchain pun penting, ada data yang boleh dibuat-buat, ada data yang real dan sebagainya. Okay, so bila data tu real, dia akan capture, bukan dia capture daripada blockchain tu lah, maknanya dia tarik daripada blockchain tu dan dia masukkan ke sini. Okay, so apa yang saya buat dekat sini, kalau korang nak carilah nanti, kalau korang nak research sendiri, korang cari defilama.com/chains, ada S dekat belakang tu. Okay, lepas tu korang pilih dari segi staking. Okay, kenapa kita nak tengok dari segi staking? Okay, staking ni kesanggupan orang nak letak duit di atas satu blockchain dan biarkan di situ. Sebab dia orang community yang orang kata firm believer, strong believer untuk satu project, which is macam contoh Ethereum, Binance, ramai yang staking coin dia orang dekat situ, dan bila stake, bukan dia orang tak dapat apa-apa, dia orang akan ada return, ada yang bayar harian, ada yang bayar bulanan, ada yang bayar tahunan, bergantung kepada apa yang kita stake dan sebagainya. Okay, so kalau tengok dekat sini, ada lebih kurang 202 blockchain. Okay, sebelum saya tunjuk ke bawah, saya just nak buka coin market cap. Alright, saya tak boleh nak tengok, saya tak pasti ni apa dia sebenarnya, 1.8 million. Sebab dulu dalam 20-30 ribu mungkin dah ada 1.8 million kripto ataupun value,
Tapi kalau value dia ada dalam US dollar lah. Okay, so saya tak tahu berapa banyak crypto coin yang dah di list di dalam coin market cap. Now, yang dah list dalam coin market cap pun tak semestinya tak ada coin lain. Ada coin lain yang belum di list di coin market cap. So apa dia coin market cap? Kalau korang yang nak tahu pasal crypto, nak tahu coin apa nak beli, apa semua, korang boleh tengok segala information di dalam coin market cap. Macam dekat bawah ni dia tunjuk macam-macam lah. Bitcoin, Ethereum, banyak benda yang dia boleh tunjuk sini. Dan kalau korang tengok pun sekarang ni pun banyak merah lah. Okay, so maknanya crypto market tengah turun balik. Alright. So setiap coin yang ada, dia kena ada blockchain. Kalau dia tak ada blockchain, dia kena tumpang orang. So bila saya cakap tumpang ni, yang menarik saya nak share dengan korang. Okay, ni recently added. Recently added ni maksudnya coin yang baru di list di dalam coin market cap. Okay, so macam contoh ni, base velocimeter ni, bila dia baru list, kalau tengok 2 hours ago. Okay, 2 hours ago dia baru added. Okay, tapi yang saya nak bagi tahu kat sini ni ada blockchain. Okay, so ini saya tak pastilah blockchain dia sendiri ke tak. Okay, tapi saya rasa tak. Dia bagi je nama base velocimeter tapi dia pakai blockchain yang nama dia base. Okay, now blockchain yang famous selalu orang suka pakai adalah BNB dan Ethereum. Kalau korang boleh tengok banyak Ethereum, banyak BNB lah. Dekat sini lagi banyak Ethereum lah kalau korang boleh tengok. Okay, setiap coin ni memerlukan blockchain. Baru crypto coin tu boleh work. Okay, so kalau tengok kat sini macam saya kata ada 202 blockchain, tetapi di dalam coin market cap terlampau banyak crypto coin. So crypto coin ni semua terpaksa duduk di atas blockchain yang ada di sini. Kalau diorang ada blockchain sendiri, lain cerita. Tapi kalau ada blockchain sendiri tak list di sini pun, mungkin kita kena berhati-hati. Okay, so sekarang ni bayangkan coin-coin yang ada di dalam coin market cap tadi tu duduk di atas blockchain. Kadang-kadang diorang ni tak ada utility tau. So bila tak ada utility ni, maksud tak ada kegunaan. Bila tak ada kegunaan ni, dia akan berlaku apa tau? Pump and dump. Okay, kita semua nak beli coin sekarang ni harga rendah dan kita nak jual harga tinggi. Itu yang kita nak. So kita nak beli coin ABC, katalah harga 30 sen ataupun 20 sen ataupun sampai macam tak ada value, rendah lagi pada 1 sen. So kita beli, dia naik mungkin $1 kita nak jual contohnya. Kat situ kita rasa kita boleh buat duit. Okay guys, bila kita beli coin macam ni, bila dia tak ada orang kata kegunaan, soalan dia siapa nak beli coin tu ketika tinggi? Itu persoalan dia. Ramai ingat beli yang nasib baik betul, beli rendah boleh jual tinggi. Tetapi selalunya apa yang berlaku dengan coin-coin macam ni, bila dia dah naik harga yang kita target nak naik contoh $1, dia tak sampai $1, orang owner coin tu dia yang dump dulu. So bila dia dump dulu, harga tadi dah nak naik $1, tiba-tiba turun, katalah kita dah beli dengan RM500, tiba-tiba RM500 kita pun dah tak ada value. Sebab orang tu dah dump, coin dia terlampau banyak sampai dah tak ada value sebab dia tak ada kegunaan dia. Jadi siapa lagi nak beli coin tu lepas tu? Tak ada, habis. Jadi kita akan rugi duit di situ sebab mereka ni bukan teknologi. Mereka ni hanya buat coin semata-mata untuk nak buat macam ni lah, nak cepat kaya. Itu yang terjadi. Okay, so kita come back sini, kita tengok staking. Ada 202 chain. Tangga pertama di dalam staking adalah Ethereum. Okay, now kalau kita tengok dekat belakang ni, total value lock adalah 26 billion yang orang stake di dalam Ethereum. Now guys, harga Ethereum sekarang ni, kalau kita tengok balik di dalam coin market cap, saya back just nak kongsi dengan korang. Baru ni 1,800 tapi dia dah turun kepada $1,600. Harga dia tinggi guys, tetapi sebab dia Ethereum, dia ada kegunaan dia, orang masih beli. Itu yang saya nak cerita kat korang. Penting benda ni sebab ramai orang dia beli coin, dia nak main beli rendah, jual tinggi, last kali terkena. Jadi kita nak, betul kita boleh beli satu coin yang kita boleh simpan 2-3 tahun dan coin tu boleh naik in value, lepas tu baru kita jual dan bila kita jual masih ada orang beli. Sekejap lagi saya nak cerita kenapa masih ada orang beli. Okay, tapi sebelum tu saya nak tunjuk kepada korang, Tron 5 billion orang stake, Binance 3 billion orang stake, dan kita Altron sekarang ni tangga ke-8 and kita dah potong Solana dari segi staking. Kita ada 700 million guys. Okay, so saya cakap tadi dari segi utility. So apa maksud utility? Sekejap saya rasa macam ada orang message kot.
Sekejap just nak confirm. Minggu lepas tanggal 9. Yes, betul. Minggu lepas tanggal 9. Okay, so kita masuk balik ke sini. Alright guys, okay, betul tanggal ke-9, sekarang ni dah tanggal ke-8. Memang Altron punya target adalah nak jadi top 5 guys. Top 5 blockchain di dalam segala blockchain yang ada di dunia. Okay, now bila saya sebut tadi dari segi utility, kegunaan, okay, basically is protokol ni. Okay, apa dia protokol? Alright. Simple yang saya nak cerita pada korang. Saya straight, saya kata iPhone lah, senang cerita. Okay, iPhone ada App Store. Okay, iPhone ni belong to Apple. Contoh Ethereum lah. Ethereum ni katakanlah iPhone. Okay, iPhone belong to Apple. Lepas tu kita ada App Store. App Store ni, dalam ni macam-macam apps ada. Kita ada Touch 'n Go apps, kita ada 7-Eleven, kita ada Maybank, kita ada banyak third party yang buat apps atas iPhone. Okay, sama juga Ethereum. Ini semua consider macam apps lah. Apps yang dibuat mungkin daripada Ethereum, mungkin daripada third party. So banyak third party yang suka Ethereum ni, dia akan buat dia punya aplikasi di sini. Okay, kenapa dia orang buat aplikasi di sini? Salah satu contoh adalah coin-coin tadi. Tapi coin tu saya tak rasa dia relate dengan protokol lah, sebab coin tu lain punya cerita. Ini more towards smart contract lah. Okay, so smart contract tu macam apa? Salah satu, kalau korang pernah dengar Uniswap ataupun PancakeSwap. Okay, yang paling famous sebenarnya PancakeSwap lagi lah bagi ramai orang yang tahu nak beli coin, mereka akan beli di dalam PancakeSwap. Okay, PancakeSwap tu bukan kepunyaan Binance guys, tetapi dia ride di atas Binance punya blockchain. Jadi bila kita nak beli coin apa-apa yang di list atas Binance punya blockchain ni, kita kena beli BNB. Kita kena ada BNB sebagai fee. Itulah yang saya maksudkan utility. Macam mana pun terlampau banyak. Dia ada macam-macam lah. Macam-macam gaming lah, apa benda lah. Jadi bila kita nak main game diorang ni, kita kena beli BNB. So bila beli BNB, itulah menunjukkan Binance, semua benda ni stable walau apa jadi pun. Ada NFT, ada macam-macam. Okay, now Ethereum banyaklah, 886, Binance tengah naik dengan laju. Okay, Altron baru ada 3 je guys. Okay, 2 adalah milik Altron sendiri, 1 adalah third party. Dan lepas ni saya nak tunjuk semua third party yang tengah susun. Dah ada 1 yang dekat nak launch. Okay, semua third party ni lah yang akan menyebabkan Altron akan lebih naik lepas ni. Alright, okay, so kita datang ke sini. Saya nak buka, nak tunjuk kepada korang Altron sekarang ni, which is this one. Okay, alright, so kalau korang tengok dekat sini, dia kejap saya tengok dalam 12 sehingga 15 sen lah. Sekarang ni bermain di sekitar situ. Okay, guys, crypto market tengah merah. Okay, masa saya tengok mula-mula dulu, Altron ni 0.08 guys. Crypto turun, macam tadi Ethereum daripada 1008 ke 1006, dia ada turun lah sampai 12. Tapi dia maintain balik dekat sini guys. So itu yang saya rasa sangat powerful coin ni. Kenapa? Sebab Mavi. Itu yang sebabnya coin ni stable. Nanti orang akan question pula pasal Mavi. Mavi ni memang betul-betul kerjasama. Sekejap lagi saya akan tunjuk dalam Altron pun cakap pasal apa yang mereka tengah buat sekali lah. Okay, so sekarang ni coin dia stable disebabkan Mavi buat promotion macam ni. Ramai orang yang beli dan stake. Itu yang coin dia stable. Okay, tapi katakanlah korang tak nak beli melalui Mavi, tak ada masalah. Kita ada market. Okay, ni Altron Markets. Okay, bila korang tengok dekat sini, ini adalah orang panggil macam apa, decentralized lah, DEX lah, DEX. Okay, decentralized. Yang ini centralized. Okay, ramai orang lebih prefer centralized sebab dia lebih mudah nak beli. Okay, ada juga orang yang prefer kat sini lah. Masing-masing ada pendapat dia. Cuma yang saya nak bagi tahu dari segi MEXC ni, dia adalah satu exchanger yang besar, top 20 lah in the world. Okay, Binance number 1 exchanger. Huobi pun saya tak ingat number berapa. Ini antara 2 yang saya recommend. Dan MEXC ni sangat besar. Dia pernah dalam YouTube saya, dia minta saya buat video. Lepas tu dia bayar. Yang menarik dia, saya belum lagi buat video, dia dah bayar. Itu tahap power jugalah MEXC ni yang saya nak cerita. Okay, korang boleh beli coin di dalam MEXC ataupun yang lain-lain. Ada Bitmart lah. Ada satu lagi kot, nanti korang buka sendirilah yang nombor 2 ni. Okay, now katakanlah korang beli dalam MEXC. Okay,
korang beli $100. Sebab apa saya nak letak $100? Sebab dalam Mavi, staking paling minima adalah $100. Itu yang saya nak buat comparison dengan $100. Okay, so korang pun belilah dalam MEXC dengan harga 0.14 sen ni. So kita bahagilah, kita kena bahagi 0.14. Okay, total coin yang korang dapat lebih kurang lah 714 coin. Okay, kalau korang pernah tengok video saya dalam TikTok, saya kata siapa beli Ethereum dulu pada tahun 2014, sekarang ni dah jutawan. Dengan $100 jugalah, dengan RM500. Siapa beli tu 2014 Ethereum, okay, 2017 kot Binance. Harga pun 10 sen time tu, lebih kurang macam harga Ultron lah. Okay, siapa beli $100 time tu pun sekarang dah jutawan. Tapi bukanlah beli hari ni, esok jual, tiba-tiba jadi jutawan. Tak. Dia makan masa. Benda ni kalau real project, dia akan makan masa. So makan masa, katakanlah 5 tahun. Sebab senang kita nak buat calculation sebab dia ada calculator dia. Terus 5 tahun. Okay. So kalau kata 5 tahun, korang beli dalam MEXC, korang akan dapat 714 coin sekarang. 5 tahun pun masih 714 coin. Kalau dia naik $200 time tu, kita darab lah. Okay, so kita akan ada $142,000. Darab 4.5 lah katakan. Okay, so kita akan ada RM600,000 guys. Beli di MEXC selama 5 tahun, kalau harga dia naik $200, korang ada RM642,000. Okay, itu kalau beli dalam MEXC. Now, kalau korang beli dalam Ultron, okay, ini adalah website Ultron. Tadi website Mavi, kalau korang tengok, ini adalah Mavi Global. Okay, yang ini adalah Ultron. Sebab tu dia dua company yang berbeza kerja sama. Okay, lepas tu korang pergi ke teknologi, korang tekan staking hub. Ini yang kita beli dalam Mavi. Kita boleh beli hanya dalam Mavi. Kita tak boleh beli direct dari sini. Okay, so saya dah buka dah yang staking hub tu. Dan kalau korang tengok, ini adalah calculator. Apa yang kita boleh dapat? Okay, saya sebut $100 kan. So kita pun buka $100 lah. Alright. So sekarang ni, katakanlah korang dapat, sebab dia bagi 0.2% sehari untuk staking, tapi tahun kedua dia kurang sedikit dan adalah cara kira dia dan sebagainya. Tapi kita boleh compound juga. Okay. So korang beli $100 yang sama tadi dekat MEXC, korang beli di sini. Apa yang korang dapat? Selepas 5 tahun guys, ini tahun kelima, korang stake all the way, dapat balik 0.2 pun masuk staking compound lagi. Korang akan ada 4,000 ULX coin. So saya buka balik calculator. Tadi 700 kan? Okay, sekarang korang ada 4,100. Lepas 5 tahun, katakanlah harga pun $200. Okay, korang ada $800,000 guys. Darab dengan 4.5, korang dah ada RM3 juta. Okay, kalau harga naik $200 lah. Ini 200 ni saya tak tahulah boleh capai ke tak ke. Even $100 pun half daripada ni. Even 50 pun still berbaloi bagi saya lah kalau dia naik $50. Okay, alright. Sekarang, katakanlah korang nak keluarkan duit yang dapat 0.2% setiap hari. Tak ada masalah. Itu boleh withdraw sebab semua ni dalam blockchain. Sekejap saja boleh buat benda tu. Okay, so kita kosongkan lah. Maknanya tiap-tiap hari kita keluar. Tapi janganlah keluar hari-hari, rugi, ada fee, ada apa semua lah. Sekali tak berbaloi pun. Okay, cuma kita kumpul dulu, dah ada banyak, kita keluarkan. Kita kumpul kalau kata nak buat macam tu lah, tak ada masalah. Terserah pada korang macam mana korang nak buat. Tetapi $100 korang, saya bagi tahu siap-siap, dia lock selama setahun. Okay, kalau dia tak buat macam ni, semua orang akan jual coin tu cepat dan saya rasa Ultron ni tak boleh nak pergi lebih jauh lah. Okay, tetapi kalau di sini korang keluarkan duit tu hari-hari, okay, di hujung, okay, ni tak betul lah, saya kena refresh kejap Okay, so saya kosongkan balik. Yang 4,000 tu betul, nanti saya boleh tunjuk balik lagi sekali, tak ada masalah. Tetapi ni duit yang kita keluar hari-hari lah. Okay, so bila kita keluar hari-hari, alright, 500 ULX pun tak betul. Oh, sorry, 30,000 patut lah. Okay, tu 500,000 tadi guys. Okay, so kalau tengok dekat sini, $100, okay, hari-hari keluar,
kita masih ada 1,700 ULX. Berbanding tadi kita beli di MEXC, kita ada 700 ULX sahaja. Kebaikan MEXC, kalau korang beli hari ni, lusa korang nak jual, tak ada masalah. Tetapi di dalam Altron, sebab kita staking, okay, hanya profit harian ni sahaja yang kita boleh keluarkan. Itu yang saya nak ceritakan kepada korang tentang coin ni. Tetapi benda ni semua long term. Kalau kata korang beli hari ni, korang nak jual esok, saya rasa agak susah dekat sini. Tetapi don't worry, dalam projek Altron ni, kalau korang nak duit yang harian, yang boleh keluar harian, ada projek-projek yang lain. Itu yang best dengan Altron ni, banyak benda. Cuma dari segi coin ni, keuntungan dia beli, simpan, tunggu. Itu keuntungan dia lah. Okay, alright. So next, apa yang saya nak cerita kepada korang, okay, Altron ni dia ada banyak projek yang dia nak buat. Okay, sebelum tu, ini adalah programmer-programmer yang kerja dengan Altron, di mana mereka dulu kerja dengan blockchain-blockchain yang power. Leader saya, orang US, orang Islam juga, saya kenal dia lama, setiap kali raya dan apa dia akan message saya, wish. Dia dah jumpa beberapa daripada orang-orang yang senior developer ni. Okay, tu menunjukkan even kalau kata dia orang tak ada kerja pun, tadi founder kepada Altron, dia sendiri adalah programmer, jadi dia tahu semua benda pun. Tetapi dengan adanya mereka ni yang experience bekerjasama, jadi benda akan lebih cepat bila dia orang buat. Okay, now dekat sini kalau korang tengok, okay, ini benda yang dah jalan guys. Credit card dah ada, post dah ada, Ivana Tattoo adalah satu benda. Dia orang dah buat duit dekat sini. Kita terlepaslah yang ni semua. Validator program pun kita dah terlepas. Okay, sekarang yang ada adalah Lotto Day. Okay, now siapa yang tak beli NFT dalam Lotto Day ni, tak ada kena-mengena. Sekejap lagi saya nak cerita sebab ada yang sensitif, ada yang tak sensitif. Okay, cuma saya nak cerita siapa yang beli NFT untuk Lotto Day ni, saya tak cerita dalam sekarang punya presentation. Cuma nanti dah habis, siapa yang berminat nak tahu Lotto Day, boleh tunggulah. Siapa yang tak nak boleh keluar. Okay, tetapi kalau korang faham Lotto Day ni punya commission, korang akan faham juga FlipMe punya commission. FlipMe ni adalah debit card. Sekejap saya akan tunjuk semua benda kat korang lah. Okay, now Altron ni apa yang dia nak buat lagi satu, dia nak kita ni menjadi owner kepada projek-projek yang ada. Bila kita beli NFT ni, kita jadi sebahagian daripada owner. Macam tadi Lotto Day, kalau kita beli, kita jadi owner kepada Lotto Day tu punya software. Okay, lepas tu dia ada FlipMe. Sekejap lagi saya akan tunjuk FlipMe kepada korang. Kalau kita beli NFT FlipMe ni, kita jadi sebagai owner kepada software tu. Okay, kalau kita beli Reshape punya NFT, kita akan jadi owner kepada Reshape. Reshape ni macam YouTube, macam TikTok. Benda ni saya akan tunjukkan kepada korang lah. Okay, so kita turun ke bawah. Okay, ini adalah yang tadi saya kata protokol, ada 3. So ini adalah protokol yang pertama, belong to Altron sendiri. Bila kita sebut native, adalah kepunyaan Altron. Okay, number 2, apa yang dah jalan adalah ULX Scan, pun kepunyaan Altron. Okay, Ivana Tattoo ni, dia ni memang sangat-sangat famous dari segi tattoo dekat luar negara. Okay, dia dah partner dengan Altron dan mereka dah jual NFT, dah ramai orang dah buat duit dari segi NFT dengan dia lah. Okay, so banyak lagi selebriti-selebriti yang akan ada untuk benda ni jugalah. Okay, alright, Lotto Day guys. Lotto Day adalah third party, bukan kepunyaan Altron, bukan kepunyaan Mavi. Okay, orang luar yang buat benda ni. Kalau kita beli NFT dia, kita terlibat. Kalau kita tak beli, kita tak terlibat. Now, benda ni penting saya nak sebut kepada korang. Sebab apa? Ini adalah website Lotto Day. Saya just nak tunjuk sedikit. Ini adalah website Lotto Day. Okay, kenapa saya nak tunjuk benda ni? Sebab dia buat bukan atas Altron sahaja guys. Dia buat atas Binance. Dia buat atas Ethereum. Dia buat atas Polygon, Tron dan Altron. Okay? So, kalau korang takut, sebenarnya semua benda, tak kisahlah apa crypto coin pun, ada sahaja benda-benda tu yang buat di atas coin mereka. Now, saya nak cerita kepada korang, benda ni basically macam ni. Altron adalah mata wang. Mata wang ni digital lah, sebab crypto ni mata wang digital. Okay, basically sama, ringgit. Ringgit adalah mata wang ringgit. Tetapi
ada je loto ke apa-apa kasino ke yang menggunakan ringgit. Okey, cuma yang beza dia bila banyak orang guna ringgit ni, duit kita menjadi stabil. Okey, supply and demand dia tu ada. Sama juga dekat sini. Kalau orang banyak menggunakan Altron untuk beli tiket dekat sini, utility yang saya cakap tadi dari segi kegunaan dia tu berlaku. Tapi kita tak ada terlibat pun dekat sini. So tapi siapa yang nak terlibat ada cara dia, which is beli NFT. Kemudian saya akan cerita apa yang korang boleh dapat dekat sini kalau korang berminat. Sebab kita ada yang non-Muslim juga yang nak beli benda-benda macam ni, tak ada masalah. Okay? Alright. So saya just nak bagi tahu third party tak ada kena mengena dengan Altron. Tu point yang sangat penting. Okay. Benda ni sangat-sangat best guys. Okay. Saya pun tertunggu benda ni nak start. Saya rasa bulan 9 mungkin dah boleh start. Okay. Apa dia benda ni? Alright. Ini adalah debit card. Sekarang ni ramai orang tak tahu cara macam mana nak keluarkan kripto. Tak susah pun, mudah je guna Binance semua cepat. Okay. Tetapi kalau kita ada FlipMe ni, kita boleh pergi mana-mana Speedmart ke, okay, tak payah withdraw. Kita just touch saja dia terus tolak duit kripto kita. Okay. Memudahkan lah. Alright. So yang best dia mudah nak keluar duit. Point number 2 yang best. Apa dia? Okay. Kalau korang tengok kebanyakan platform di luar macam-macam lah. Ada yang mungkin korang tahu siapa yang baru start tengah mengfamouskan tentang kad ni. Okay. Saya tak tahu kad diorang tu kepunyaan diorang 100% ataupun diorang ambil yang third party. Now, FlipMe adalah third party yang branding ni boleh tukar. Boleh letak contohnya Vintage. Boleh letak contohnya saya suka guna branding saya Let's Lepak. Boleh letak Let's Lepak. Okay. So nanti akan ada banyak platform yang dekat luar sana yang tiba-tiba dia nak bagi kepada member dia, dia boleh guna kita punya FlipMe dan dia boleh rebrand. So kita ni, Altron ni yang best dia, fee kita adalah sangat rendah. So ada chance yang diorang akan ambil. So apa kebaikan dia? Okay. Kalau kita beli NFT dia tak lama lagi, siapa yang nak tengok lepas ni dari segi Loto Day akan faham benda ni jugalah. Okay. Kalau kita beli NFT dia, alright, kita menjadi owner kepada benda ni. Dan bila transaction berlaku, sebab selalunya bank lah, kalau transaction debit card kita apa yang berlaku, bank yang dapat fee tu. Tetapi di sini, kita yang dapat fee tu. Kita sebagai owner FlipMe ni. Itu yang saya rasa best sangat projek ni. Dan dia akan ada banyak guys. Setiap projek kita berpeluang untuk jadi owner. Kita nak ambil staking, boleh. Kita nak ambil Loto Day, boleh. Kita nak ambil FlipMe, boleh. Tak ada masalah. Kita pilih apa yang kita nak. Itu terserah pada kita. Setiap benda yang saya cerita ni, ini adalah passive income. Kalau yang active income macam mana cari orang lah. Macam saya buat sesi Zoom, saya buat semua. Korang boleh bawa orang ke situ. Itu pun income yang sangat lumayan. Tetapi di sini yang tak perlu buat apa-apa. Bayangkan kalau kata kad ni, orang touch, guna, kita sentiasa dapat fee dia. Dan dia tak akan limit kepada kad ni juga. Dia akan ada macam PayPal. Semua benda ni adalah kripto. Sebab PayPal bukan kripto. So apa kebaikan kripto? Sebab since saya dah buka topik tu, saya just nak cerita blockchain lah, kebaikan blockchain satu lagi. Benda ni penting. Okay, macam contoh Loto Day. Okay, Loto Day saya cerita sedikit. Online casino ni banyak guys. Banyak sangat online casino yang ada. Dan banyak cerita kalau kita tengok, kita Google, kita cari. Orang yang menang jackpot di online casino tu tak dapat duit dia. Dia cakap dengan support problem, semua tak nak layan dia. Padahal dia dah menang. Dia orang lari. Bukanlah dia orang lari. Company tu masih ada. Yang sakit hati lagi yang saya dengar. Company tu masih ada. Tetapi tak boleh nak dapat duit. Dia tak layan. Semua account pun kena block. Okay. Itu yang saya dengar cara dia orang present apa semualah. Okay. Now. Sekarang ni. Dengan Loto Day yang kita punya. Bukanlah kita punya. Yang third party. Yang akan ride atas Altron ni. Dia adalah 100% blockchain. Jadi bila menang jackpot. 100% blockchain ni. Duit terus masuk wallet. Tak payahlah pergi ke orang kata tempat dia nak claim duit, lepas tu ada tax, cukai tu, cukai ni. Dekat sini terus masuk wallet, tak ada siapa tahu yang menang, tak ada siapa tahu siapa yang punya. Orang yang menang, wallet dia seorang aja yang tahu berapa yang dia ada dalam tu. Itu kebaikan dia. Sama juga dekat sini. Ada orang swipe saja, kita dapat duit. Okay. Next yang penting adalah benda ni, reshape. Okay, kenapa benda ni penting? Okay. Saya buat YouTube video macam saya cerita tadi. Okay. Dia ada locking lah. Okay. Katakanlah 100, dia letak $100 minima. Okay. Katakanlah saya buat video sebab bila buat video, duit iklan tu tak banyak sebenarnya guys.
sikit terkumpul. Kalau saya ada ramai subscriber, barulah saya akan dapat hasil yang lebih best. Okay. Tetapi kalau saya tak cukup $100, tak kisahlah sampai bila-bila, katalah 6 bulan masih belum ada $100, saya ada $70, saya tak boleh nak withdraw lagi. Ataupun katalah bulan ni saya ada 89, bulan depan baru saya ada $100, baru saya boleh withdraw. Tu pun ada step untuk withdraw lah, akan masuk ke tempat apa semua macam ni. Okay, bezanya bila blockchain, ini beza dia. Saya buat video, saya letak je video, lepas tu ada orang iklan tu datang ke video saya. Bila datang je ke video saya, duit tu terus masuk wallet. Itu yang best dia. Okay, jadi banyak orang yang buat video, kalau yang suka YouTube, baik buat kat sini. Alright, itu satu. Number 2, kita beli NFT, kita jadi owner untuk benda ni. So bila kita jadi owner untuk benda ni pula, kita tak payah buat video lah. Yang buat video, orang iklan buat dapat duit, kita pun dapat duit sebab kita beli NFT melalui projek Altron ni. So it's a real project, benda ni partnership, okay. So banyak lagi dia akan dia punya NFT tempat marketplace, tapi yang ni tak ada kena mengena dengan Altron, okay. Macam Solana pun dia ada dia punya NFT dan sebagainya. Okay, lepas tu akan ada gaming, dia partnership, okay. Lepas tu dia akan ada lending dan borrowing, alright. Ni launchpad, mana lending dan borrowing. Okay, lending dan borrowing ini adalah Altron tu punya sendiri. Okay, so banyak projek yang akan datang tak lama lagi. Dan kalau tengok dekat sini, ini yang saya kata tadi lah. Okay, Flip.me tu akan ada PayPal, akan ada macam-macam lah nanti yang diorang akan buat. Ini yang lending lah, diorang akan jadi macam bank. Lepas tu akan ada macam GoFundMe dan sebagainya. Okay, so korang nampak banyak projek, korang boleh beli apa sahaja projek yang korang nak. Dan setiap projek akan memberikan korang passive income. Saya tak boleh nak cerita passive income tu macam mana, sebab kalau siapa yang berminat nak tahu, nanti saya tunjuk Lotto Day, dia lebih kurang macam tu. Okay, so korang dah register Mavi ni. Kalau korang berminat nak beli coin secara staking, korang datang ke sini, alright, staking hub ni, korang boleh pilih yang mana yang korang nak. Okay, so korang boleh pilih yang mana korang nak. Kalau korang tak nak staking, kalau korang dah tengok Lotto Day nanti lepas ni, korang berminat dengan Lotto Day, ingat, siapa yang beli Lotto Day ada kena mengena. Siapa yang tak beli tak ada kena mengena. Okay, so kalau korang beli Lotto Day ni, korang akan dapat duit dalam USDT pula. Okay, so itu saja yang saya nak ceritakan kepada korang. Alright, sekejap Okay, so itu sahaja yang saya nak ceritakan kepada korang. Lepas ni saya nak continue sedikit tentang Lotto Day pada siapa yang berminat nak tahu. Okay, kalau kata tak berminat nak tahu, tak ada masalah. Okay, alright. So saya nak buka soalan sekarang ni. Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa tak buat masa ni sebelum kita continue Lotto Day? Ada tak siapa-siapa yang nak bertanya? Kalau kata nak dalam ruang chat pun tak apa, saya akan cuba jawab jugalah. Okay, kalau kata tak ada, saya nak continue dengan Lotto Day. So ini korang tengok dan faham apa kebaikan Lotto Day ni. Dan korang decide sendirilah sama ada nak atau tak nak. Semua ni terserah kepada orang. Tetapi bila saya jumpa, ni saya just nak share dengan korang, and saya dah share dengan ramai orang. Saya bukan arif dari segi halal haram dan sebagainya. Cuma apa yang orang kata, kerajaan Malaysia pun ambil cukai daripada tempat-tempat macam ini. Korang decide, saya cerita, korang decide. Okay, orang ambil orang kata cukai daripada tempat-tempat macam ni. Saya tak pasti duit cukai ni diberi kepada siapa, tetapi saya ada terdengar kalau kita buat bisnes, kita nak minta macam fund ke apa ke, mungkin duit-duit ni pun akan sampai, saya tak pasti. Ada yang kata kaki tangan kerajaan pun mungkin dapat, saya tak pasti juga. Cuma bila saya dah dengar benda-benda macam ni, korang Google lah, korang cari pendapat ataupun macam mana dari segi duit cukai benda-benda macam ni. Okay, so bila saya Google, saya jumpa mufti yang cakap, saya tak ingat mufti negeri mana, dia kata ada beberapa pendapat lah. Satu pendapat kata duit tu kena split, macam mana pun kena split, tu satu. Okay, nombor 2 yang saya tengok, dia kata kita ni tak boleh nak melarang orang yang bukan Islam buat kasino ke, buat apa-apa. Jadi kita tak boleh nak larang.
And kalau diorang buat, takkan kita tak nak ambil cukai sebagai country. So kita kena ambil. So bagi benda ni dia kata boleh lah, boleh, harus. So dua pendapat lah yang cakap macam tu. Jadi korang decide, sebab Lotto Day ni korang adalah apa yang diorang cerita lah daripada Mavi, korang adalah software owner. Sebab sebenarnya Mavi yang buat software Lotto Day ni. Sorry, bukan Mavi, Altron. Okay, diorang kerjasama, diorang buat. Tapi diorang tak ada terlibat dengan sistem tu apa semua. Lotto Day tu third party. Cuma saya dengar diorang ada tolong, sebab blockchain kan, benda blockchain ni bukan benda senang. So diorang buat benda tu lah. Okay, so saya nak share balik screen dengan korang. Alright. Sikit je lagi pun Lotto Day ni. Alright, so kalau korang tengok dekat sini. Okay. Sekarang ni kita berada di stage 5. Okay, apa dia stage 5? Ini adalah pre-sale. Pre-sale ni bila habis, kita dah tak boleh beli dah Lotto Day, habis. Tak ada orang boleh beli dah. Cuma saya tak pasti lepas pre-sale. Sebab kalau korang tengok kat sini, dia kata pre-sale 30 juta. Lepas ni ada 70 juta yang saya tak pasti apa yang diorang nak buat dekat sini. Okay? Alright. Tapi sebelum tu, Lotto Day ni, dia 100% dalam blockchain. Dia akan di-audit by CertiK dan juga akan be secure by Chainlink. Benda ni sangat penting dalam dunia kripto lah. Okay, kenapa penting benda Lotto Day ni? Sebab macam saya kata tadi, ramai orang dah malas main dekat online apa semua ni sebab selalu kena tipu. Tetapi di sini terus masuk wallet dan di-audit. So benda tu sangat penting lah. Okay, now duit tiket yang orang beli, di sinilah yang dia akan bayar balik kepada siapa yang beli NFT tadi. Okay, so harga tiket dia mungkin bermula dengan $3. Okay, mungkin ada game lain sebab lepas ni dia akan ada roulette lah, dia akan ada banyak lah, saya dengar game-game yang akan ada. Mungkin harga dia berbeza-beza. Okay, tetapi katalah orang beli dengan $3, apa yang dia akan buat, 50% ni akan masuk balik kepada prize pool. Maksudnya jackpot dia lah. Yang saya dengar, diorang nak buat $3, satu hari boleh menang $1 juta. Tapi bukan hari-hari ada pemenang lah. Yang saya faham lah. Okay, so $3 kalau kata menang dapat $1 juta. $1 juta tu terus masuk wallet. Okay, kalau kata tak menang, 50% tu akan masuk balik dalam pool ataupun nanti diorang akan guna balik untuk jackpot yang seterusnya. Okay, now dekat sini 30% ni operational cost dan marketing untuk Lotto Day. Bukan untuk Altron, bukan untuk siapa-siapa. Okay, lepas tu dia ada 5% referral. Referral ni apa? Okay, katalah korang tak tahu langsung lah Altron ni, korang tak tahu pun Lotto Day ni ada kerjasama dengan Altron, apa benda macam tu apa semua. Okay, so korang masuk Lotto Day, korang main dia punya jackpot, korang seronok, lepas tu korang cerita kawan-kawan korang. Tapi bila dia guna affiliate korang dekat Lotto Day ni, korang akan dapat 5% daripada apa yang dia beli. Itu dia punya affiliate lah. So dia orang pun nak ramaikan orang beli tiket dekat sini lah. Okay, yang ini 10% ni lah yang akan dibayar balik pada siapa yang beli NFT. Tetapi bukan 10% ni pergi kepada seorang. 10% yang terkumpul, dia akan bahagi balik pada semua orang yang beli NFT. So sekejap saya akan tunjuk semua benda tu. Tapi kalau korang tengok dekat sini, contoh dia, katakanlah 500,000 tiket terjual, darab $3, ada 1.5 million. Okay, 1.5 million ni 10%, 150,000 ni akan dibayar balik pada semua orang. Alright? Okay, so apa NFT yang diorang jual? Ini semua NFT yang ada lah. Okay, so kalau korang beli Lucky Ape dengan $100, okay, ingat pre-sales dia nak habis. Siapa yang nak beli kena cepat. Kalau dah habis dah tak ada. Itu yang saya nak bagi tahu kepada korang. Okay, so siapa yang beli $100, apa yang korang akan dapat 2 kali. So maknanya $200. Okay, bila nak dapat balik $200 ni? Bergantung pada tiket terjual. Ini penting. Dia bukan main samalah nanti macam saya kata tadi Flip Me dan sebagainya. Dia bukan janji kepada korang 1%, 3% sehari, tak. Okay, benda ni adalah real. Itu yang saya kata best sebab dia real project. Okay, so bergantung. Kalau cepatlah korang dapat balik $200 ni. Kalau maksudnya ramai orang yang beli tiket. Okay, alright. So kalau korang beli yang $300, 3 kali dia bayar balik. Maknanya $900. Kalau korang beli yang $500, 4 kali. Kalau 1,500, 5 kali dapat $7,500. Ini Mansa Jamil dia beli. Okay, dia beli $30,000. Boleh dapat 8 kali which is $240,000.
Okay, kalau korang tengok dekat sini, ini 50 dapat 450, dan ini siapa yang ada duit banyak ni, dia dah confirm dapat $1 juta. Cepat atau lambat, itu sahaja. Kena tunggu. Okay, sekejap lagi saya akan tunjuk kalkulator dia. Cuma yang saya nak bagi tahu kat korang, dari segi stage, okay, kita dah habis stage pertama, which is 10 million yang dia orang collect lah. Stage kedua dah habis 7.5 million, 5 million, 2.5 million pun dah habis. Sekarang ni ada dua ni. So apa dia 30%, 10%, 50%, 70%, 80%. Okay, simple. $100 tadi dia bayar dua kali, kita dapat $200. Sini tepat lah. Tapi sini kita akan dapat $180, $170, $150, $130 dan $110. Okay. Tetapi mereka tetap, walaupun sini mereka tetap bayar $200 kat kita. Cuma dekat sini mungkin sebab ramai orang beli tiket, sebulan kita dapat balik $100, dapat $200 sebulan. Tetapi dekat sini mungkin 2 bulan. Itu je beza dia. Dia lagi lambat. Lagi lama. Sekarang kita stage 5, habis stage 6 dah tak ada dah. Okay. Alright. So siapa sahaja yang beli contohnya stage sini atau stage mana-mana pun, habis je $100 tu, kita sahaja dibenarkan untuk beli balik $100 untuk dapat $200. Okay. Sebab tu saya, kalau orang tanya saya, siapa yang ada, sebab mungkin yang besar-besar ni susah. Ini pun dah kalau kata 1,500 dekat RM8,000 kot, saya rasa 8, 9, tak pun 10,000 lah lebih kurang cincai kira. Okay. So siapa yang beli macam ni, alright, korang dibayar 5 kali, korang dapat $7,500. Tolak $1,500 sebab ini modal korang dapat $5,000. Tetapi kalau banyaklah tiket orang beli, korang akan dapat $5,000 setiap bulan. Contohnya setiap bulan. Maknanya korang dapat $20,000 setiap bulan. Okay, so macam mana kita nak tahu benda tu? Alright, now kita boleh tengok kalkulator dekat sini. Okay, now saya letak $100 dan saya tarikkan kepada, contohlah, ini game yang berbeza-beza lah. Okay, tapi katakanlah sebab dia letak kononnya semua $3 lah. Okay, so katakanlah 6 juta tiket terjual. Okay, 6 juta lah, 2, 4, 6. So dengan 6 juta tiket terjual, kita akan dapat $200 kita ni dalam masa 45 hari. Tetapi dia bukan bayar dalam masa 45 hari. Dia bayar setiap hari dalam US dollar. Masuk wallet, boleh keluarkan terus. Itu yang lain-lain macam FlipMe dan sebagainya. Konsep dia macam ni lebih kurang. Itu yang kita akan dapat passive income secara harian dan it's a real thing sebab bergantung kepada orang beli tiket. Okay? Now, katakanlah korang hari-hari korang keluar. $4 ni korang belanja, dah habis 45 hari. Okay, dah habis 45 hari, korang dah dapat $200 ni. Tapi sebab korang dah belanja, bermakna korang dah tak ada duit. Hari yang last tu pun korang ada $4 saja. Lepas tu korang nak beli balik, dia bagi tempoh 30 hari. Kalau tak beli balik, korang dah tak dapat dah lah, habis dalam masa 30 hari dan dia buka slot ni kepada orang lain. Itu dia punya smart contract yang akan berjalan. Okay, alright. Sebelum tu saya nak tunjukkan kepada korang, katalah stage yang ke-6, okay, tunjuk balik stage yang ke-5, 45 hari, stage yang ke-6 masih dapat $200 tetapi hari dia dah naik 53 hari. Alright. Sekarang ni guys, apa yang saya nak ceritakan kepada korang, apa yang menarik dia dekat sini, okay, saya buka ni Lotto Day punya presentation ni, okay. Now, apa yang saya nak tunjuk, ini adalah macam Sport Toto, Magnum, tapi luar negara lah. Termasuk Malaysia apa semualah sekali lah. Sebab benda ni, dia satu dunia boleh main. Okay. Kalau korang tengok, dekat US, 137 million tiket terjual sehari. Dekat US. Orang US tak boleh beli dekat China. Orang China tak boleh beli kat US. Sama lah, orang Malaysia pun tak boleh beli yang US punya dan sebagainya. Okay. Alright. Sekarang ni, China pun 100 juta tiket terjual sehari. So sehari setiap negara yang terjual memang banyak sangatlah tiket sebenarnya. Okay, next. Kalau korang tengok, yang tadi ni macam saya kata tak boleh beli sini, tak boleh beli sana. Tetapi Lotto Day ni mana-mana pun boleh beli. Binance, sebab tu yang diorang nak buat atas Binance punya chain. Sebab ada 300 juta orang yang possible untuk beli Lotto Day. Ethereum ada 230 juta orang. Total semua ni ada 1B
user lah. Tetapi Ultron pun dah saya rasa 200 lebih ribu orang kalau tak silap saya. Dan macam mana cara nak beli dia? Kita guna Google Play ataupun App Store, download apps Lotto Day dan beli tiket dekat situ. Okay, now katakanlah kita berjaya dapat 100 juta orang yang beli tiket di dalam Lotto Day. Ini saya cerita 6 juta ni guys. 2, 4, 6. Saya cerita 6 juta. Kalau 100 juta, saya tak tahulah berapa cepat. Sebab kalkulator tu tak tunjuk sampai 100 juta. Tetapi, kalau 100 juta, katakanlah hari ni kita letak $100. Sebab 100 juta beli, esok kita dapat $200. Jadi, kita beli balik esok. Lusa dapat lagi. Jadi, hari-harilah kita dapat $100 tu. Kalau korang faham lah $100. Okay. Macam mana pun, dia akan bayar harian. Alright, next. Kalau korang beli yang $1,500. Okay. Sekarang ni 111 hari dengan 6 juta. So katakanlah lebih. Contoh korang mampu dapat dalam masa sebulan. So sebulan lah korang dapat $5,000 sebab korang punya modal 1,500, korang dapat 7,500, tolak 5,000 sebab tolak 1,500, korang akan dapat 5,000, darab dengan 4 which is RM20,000 sebulan. Bergantung kepada tiket. Dan orang tanya saya, macam mana rasanya ada orang beli tak tiket ni guys? 200,000, 300,000 lah, saya tak ingat. Ultron sahaja. Kalau korang join grup-grup luar negara, dia orang gila benda ni. Sebab yalah dia orang kan orang luar negara. Dia orang sendiri pun kalau beli, seorang bukan semestinya kena beli 1 tiket. Dia boleh beli 10 tiket, tak ada masalah. Jadi saya tak tahu benda ni nak jadi gila ke tak jadi gila ke, saya tak pasti. Cumanya kalau cepat orang beli, cepatlah kita dapat duit balik. Bukan cepat. Kalau banyak orang beli, cepatlah kita dapat duit balik. Kalau kata tak banyak orang beli, slow lah. Okay, contoh. Saya just tunjuk contoh. Katakanlah tak ada. Kita kena tunjuk benda real. Contoh. Katalah 300,000 je orang beli ni. 100, 200, 300. Guys, 2,000 lebih baru dapat balik duit. 2,000 lebih hari. Untuk dapat 7,500. Tapi saya rasa peringkat permulaan mungkin kurang. Tetapi peringkat lama-lama dia akan jadi sangat-sangat gila. Sebab orang yang gila main benda ni akan selalu beli. So korang berpeluang dapat $67 sehari. Kalau kata modal 1,500. Macam contoh katakanlah Mansa Jamil beli $30,000. Sehari boleh dapat 1,300. Ini 6 juta tiket terjual sehari guys. Okay. Duit ni terus masuk wallet. USDT terus boleh withdraw. Itu yang saya nak cerita. Dan last, kalau korang tahu Market Watch, okay, Market Watch ni satu tempat yang besar, alright, dia pun dah buat press release yang mengatakan Lotto Day leverage. Okay, leverage ni menggunakan Ultron superior blockchain for unmatched gaming experience. So dia tak ada kena mengena, dia third party, dia right atas Ultron. Tetapi kenapa penting pasal Market Watch ni? Sini saja pun saya rasa puluh juta viewer dia. Jadi kalau viewer dia yang gila main casino, main semua benda, mereka pun mungkin beli di dalam Lotto Day tu. Okay, so itu yang saya nak sharekan kepada korang. Itu sahaja. Dan kalau ada soalan boleh tanya. Terserah pada korang, apa korang nak beli. Kalau saya staking memang saya ambil. Sebab apa? Potensi coin ni nak grow guys, banyak projek yang akan ada. Itu saya rasa potensi coin ni akan grow. Jadi apa salahnya kita beli? Tunggulah 3 tahun. Kalau nak withdraw hari-hari yang dapat tu tak ada masalah. Nak Lotto Day sendiri decide. Nak Flip Me nanti boleh beli lagi. Okay. So itu sahaja dalam sesi hari ni yang saya nak kongsikan kepada korang. Ada apa-apa soalan lagi tak? Sebab saya rasa pun dah 10.37. Kalau tak ada kita boleh stop. Ada je dalam Telegram boleh tanya saya. Dalam chat ni pun kalau nak bertanya boleh tanya juga guys. Alright, ada apa-apa tak? Saya harap korang faham untuk korang boleh buat action korang sendiri. Best ya, serius benda ni sangat-sangat best, sangat-sangat real. Potensi nak grow gila-gila dan saya bagi marketing tools dan dah ada orang buat marketing, dah ada orang start dapat orang join menggunakan marketing tu. Saya bagi walaupun korang join yang percuma, saya bagi je korang guna. Syaratnya gunalah. Tapi lepas sebulan yang percuma tu habis, kalau tak buat apa-apa saya akan delete landing page tu balik lah. Okay.
So ada apa-apa soalan lagi tak? Alright guys, kalau kata tak ada apa-apa, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum guys. Setiap Isnin, setiap Khamis 9:30 malam, bawa aja orang masuk, kita cerita, kita cuba faham sama-sama. Jom guys, kita grow benda ni sebab luar negara dah terlampau gila. Ada orang, oh salam, thank you. Waalaikumsalam. Okay, Otaipreneur. Okay guys, so itu sahaja. Jumpa korang di sesi yang lain di Telegram. Oh sorry, satu lagi guys, sorry, last. Banyak orang yang nak jumpa saya, banyak. In fact today pun saya ada jumpa orang dekat Cyberjaya. Esok saya tak sempat sebab saya ada beberapa benda. Hari Rabu pun ada orang nak jumpa saya. Boleh, selagi kat KL Selangor, selagi saya tak sibuk, kita boleh arrange time untuk jumpa sebab ada orang nak buat pembelian dan minta bantuan. Dan kalau korang jauh, contohnya sebab saya pun ada tim daripada Miri, daripada tempat, dan korang ada kawan-kawan di KL Selangor yang nak jumpa, boleh kita arrange, kita jumpa, tak ada masalah. Sebab saya betul-betul serius nak grow benda ni, sebab saya rasa yakin dengan benda ni dan saya rasa tak penat kalau kata buat benda ni. Sebab yang penat bila kita buat stop, letih guys. Buat stop tak larat. So benda ni saya rasa potential untuk nak grow sangat-sangat. Jadi saya sanggup pergi jumpa orang. Dah banyak tempat dah, ada yang jumpa kat LRT station, macam-macam. Okay, so apa yang korang nak buat, ada je di Telegram, bagi tahu saya, kita arrange. InsyaAllah saya akan bantu seramai mana yang boleh. Okay, alright, so itu saja. Assalamualaikum guys, jumpa lagi. Alright, bye.